Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah, maka dipertemukan kita pada hari ini dan insya-Allah kita sambung sikit tentang kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana bulan sudah kita berhenti bila seruan dakwah yang agak lantang oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Umar ni antara orang yang tidak bersetuju dia masuk Islam tu, dia mau semua habaq, semua bagi tahu, dia tak mau dah nak, orang kata nak rahsia-rahsia ni secara sir, dia tak mau kan. Tapi waktu tu yang ada panglima hebat waktu tu cuma bawa ada Sayyidina Hamzah. Jadi bila dia masuk Islam, dia pergi jumpa Nabi. Ada satu peristiwa, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sembang dengan Nabi lah. Dia kata, "Ya Rasulullah, boleh tak kalau tak mau? Tak, siapa nak sorok-sorok kita betul ni? Siapa nak sorok-sorok?" Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang berani-berani, tapi yang macam berani macam dia nak orang kata nak mengorak langkah, nak abang kat Nabi. Pasal Sayyidina Umar ni ada beberapa peristiwa ayat Quran turun kerana lidah dia, kerana mulut dia, kerana apa yang dia teringat. Tu Sayyidina Umar. Jadi bila mana satu peristiwa tu dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seruan dakwah, dia mau orang kata tak slow-slow lah, mau hak darah sikit lah. Sayyidina Umar dia mau gitu. Dan kita setengah tempat kalau ustaz darah, dia panggil telefon, "Ustaz, pelan sikit." Kadang-kadang pelan, tapi kadang-kadang pelan pun Ustaz Wazi terlepas kak. Kan? Allahu Akbar. InsyaAllah kita doa semoga asatizah kita, ada beberapa orang ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru kita yang Allah Ta'ala uji, dan semoga mereka ni semakin kuat. Kan? Pasal apa? Tidak Al-Quran tak turun berbondong-bondong ikut Muhammad. Kan? Kita pun maklum dah dalam masa musim yang hangat ni kan, dan 3 minggu ni kan. Tapi ada sahabat kita yang mendapat sedikit kekangan dakwah waktu menjalankan dakwah, tapi semoga Allah Ta'ala kuatkan sekalian para ustaz-ustaz kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tu kan, bukan semua orang kenal gitu. Siapa bisa pi tahu. Saya sampai Bukit Aman tahu, ketak lutut, ketak telok semua ada dulu. Kan, Allahu Akbar. Tapi tak apa, insya-Allah. Tak senang. Sebab tu saya selalu abang bila ayat turun wa tawassaw bil haq, sahabat betul berpesan-pesan dengan kebenaran. Lepas tu siapa ayat tu turun wa tawassaw bis sabr, sahabat pesan pula saya abang. Bila abang betul, semua orang suka kah? Kena tak tentang? Kena. Pasal tu ayat Quran tu turun dengan wajah berpesan-pesan dengan kesabaran. Lepas abang benda betul, mesti kena uji. Bila satu sahabat kata apa? "Ana uhibbuka ya Rasulullah." Aku cinta kamu ya Rasulullah. Nabi tak kata kat dia syurga. Nabi tanya dia 3 kali. Apa dia jawab? Jawapan dia tetap sama. "Ana uhibbuka fillah ya Rasulullah." Aku cinta kamu kerana Allah. Nabi kata apa? Kata lagu ni nanti kena uji. Nabi bukan kata, bila dia patutnya bila dia habaq "Ana uhibbuka fillah ya Rasulullah", Nabi habaq jannah ke apa kan. Tahu-tahu Nabi tak habaq. Nabi kata apa? 3 kali Nabi tanya, jawapan dia tetap sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena uji. Biasalah 5 tahun sekali mi hangat. Kan? Boleh Ustaz Azin noh? Jangan takut nipis-nipis. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dekat sini saya pun bukan rancang, memang berhenti bulan sudah tang ni lah. Tetap main tajuk ni, berkata mamak ni saja bawa betul. Tak ada, aku ikut kitab lah, bukan lompat-lompat. Dan nak main musim belia raya, main tang ni sahabat betul-betul. Kan kisah Sayyidina Umar, dia berkata saja aku dia plan. Tak ada plan-plan. Saya pun buka-buka saya ada tanda. Matan janggut saya tanda. Pasal apa? Dalam kitab ni saya mengajar hak paling
jauh pi matan jangguih muka surat sama satu. Hak lain baru saya nak Bakar. Hak ni satu saya tanda, hak lain saya nak ngajak saya tanya, saya berhenti tang mana? Sini saya tahu dah saya berhenti tang mana. Buka-buka, alamak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, berita keislaman Umar Al-Khattab heboh diperkatakan oleh kaum Quraisy yang mana mereka telah menunjukkan penyesalan yang berat sekali. Tidak sangka bahawa Umar Al-Khattab boleh terpengaruh dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata mulut mereka sebab Umar dahulunya sangat kuat menentang Islam dan membela kebodohan peribadatan berhala. Dia kata kat sini, Sayyidina Umar Al-Khattab ni punya musuh dengan Islam, tak tahu nak abang. Dia bukan setakat musuh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia musuh semua dengan orang Islam. Dia memang tak suka. Bukan setakat dengan Nabi, masa tu lah masa dia belum masuk Islam. Dengan semua orang dia tak suka. Sebab tu bila sahabat kata apa, hang duk sibuk nak cari Rasulullah, ada yang masuk Islam orang tak tahu. Tu dia pusing pula, dia pergi rumah Fatimah Al-Khattab dengan Sayyidina Sa'id bin Zaid. Dia marah, orang pilih dah nak bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak bunuh Rasulullah. Adik ang bukan tak tahu juga, dia kena buat tu, dia karen. Tapi sebenarnya memang karen sungguh lah untuk dia lepas tu terus masuk Islam. Satu titik untuk dia nak masuk Islam tu. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar dulu mempertahankan kebodohan menyembah berhala. Pasal dia kata yang tu betul. Tapi bila dia jadi khalifah, kadang-kadang orang tengok dia gelak. Orang tanya siapa dia gelak, pasal dia susah gelak. Dia kata apa? Dulu aku buat berhala pada patung. Aku buat, aku ambil, aku cucuk-cucuk ni kepala korma, kepala berhala. Tangan aku buat 2-3 jadi tangan berhala. Lepas tu kaki berhala, badan berhala. Mai satu hari aku tak nak makan, aku cabut dah tu, aku makan. Aku cabut kepala, aku cabut tangan. Kan? Dia kata yang tu yang aku duk gelak mela awak lah, bodoh dengan aku ni dulu. Kan? Dia buat berhala tu, dia makan berhala tu. Kan? Macam Nabi Allah Ibrahim, Allah takdir dia bawa berhala kecil yang Azar buat. Ada kata tu bapak dia, ada kata tu pak menakan dia. Ambil dia pergi celup. Lah, tak minum pun. Lepas tu dia duduk fikir, nak minum pun aku kena ambil bagi minum. Nabi Allah Ibrahim fikir ni hari kita mengarut tak boleh jadi. Kan? Tu Allah Ta'ala bagi satu misal kepada orang-orang hebat ni, cepat fikir. Dan suaranya pula, dia kata apa? Menjadi semakin lantang untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga agama yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi orang kata apa? Orang kuat Islam. Hatu Sayyidina Umar. Kini kaum muslimin salat, rukuk dan sujud di muka khaliq ramai di Kaabah. Tiada seorang pun yang berani mengganggu lagi kerana Umar selalu membela umat Islam dan membentenginya. Okey, dulu nak semayang semua sorok-sorok. Lepas tu markas Nabi rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar ni kita abang dah dulu dia masuk Islam nombor 40. Bila dia masuk Islam tu ambil masa sikit. Dia cepat. Jadi orang pun dah, dia sendiri lepas masuk Islam pun semayang tak sorok, tunjuk. Dia jenis tak sorok, dia tunjuk. Jadi orang pun bila tengok Umar berani, Umar minta kebenaran kepada Rasulullah, Rasulullah pun izin. Kan? Lepas tu orang pun dah semakin berani semayang dekat berhampiran dengan Kaabah. Dulu siapa yang berani semayang? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak lain tahu ni. Nabi Sayyidina Abu Bakar semua berani. Sayyidina Ali waktu tu kecil lah. Pasal Nabi belum. Nabi boleh semayang kat situ, Sayyidina Abu Bakar boleh semayang, dan Sayyidina Abu Bakar bahkan dilarang semayang dan baca Quran dekat Kaabah. Keluar larangan. Jadi kalau hari ni ada ustaz kena, biasa. Hak champion pada kita kena. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia Nabi kata apa? Timbang iman seluruh penduduk bumi dengan isi dia sekali dengan dunia ni, berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bukan buat salah apa pun, dia cuma baca Quran kuat. Baca Quran kuat, tapi suara dia tu mampu menarik orang.
Terutama perempuan dan anak-anak kecil berhenti dengar. Tak berjalan dengar suara Sayyidina Abu Bakar. Jadi keluar larangan. Tak boleh baca Quran dekat berhampiran dengan Kaabah. Dia macam roda, dia pusing mai tunjuk, kita mengaji tak faham. Tapi yang jaga kita bukan orang, yang jaga kita Allah. Hak tu je. Kan? Yang jaga kita Allah. Dan setelah berlalu beberapa waktu, sampailah pula berita Umar Al-Khattab telah memeluk Islam kepada kaum muslimin yang berhijrah di Habsyah. Yakni rombongan yang berhijrah di Habsyah ni, ketua yang Nabi lantik satu Sayyidina Ja'far, abang pada Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jadi ketua dekat Habsyah. Bila orang Habsyah dengar kata Sayyidina Umar masuk Islam, orang Islam yang berhijrah ke Habsyah tu sangat-sangat seronok. Kan? Sangat-sangat seronok walaupun jauh ni. Bila dengar Sayyidina Umar masuk Islam, rasa seronok tak tahu nak abang. Bergembira dekat Habsyah dengan Umar Al-Khattab masuk Islam. Nak dapat berita pun bukan senang, jauh. Bukan ada postman macam dulu, gambar Piramli dia buatlah poster. Tu gambar. Kan? Kita dok tengok kalau kata burung merpati nak suruh terbang daripada Mekah pergi Habsyah, burung tu mati kering. Tak dan sampai surat tu pun tidak relai tu ya tuan-tuan. Jauh. Kan? Allahu Akbar. Bila dapat tu rasa orang Islam yang hijrah ke Habsyah ni rasa makin kuat. Walaupun Umar tak ada kat depa. Umar ada kat bumi Mekah masa tu. Tu kata pengaruh Sayyidina Umar. Kan? Iblis pun tak lalu jalan hak dia lalu. Kan? Kita pula pergi ikut jalan-jalan iblis. Memang kita lah syaitan gondol. Iblis tak lalu jalan yang Sayyidina Umar lalu. Kita pergi ikut jalan yang iblis lalu. Siapa syaitan gondol? Hak pergi ikut lah syaitan gondol. Kan? Allahu Akbar. Mereka sangat gembira menerima berita ini kerana satu lagi tokoh Quraisy yang terkenal telah berpihak kepada mereka. Dia bukan setakat terkenal tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia tokoh orang muda. Sayyidina Umar ni, dia tokoh orang muda. Dia dengan Sayyidina Abu Bakar belasan tahun beza. Dia bukan tokoh orang tua. Nak cari pemimpin pun dalam Quran, dia suruh cari hak muda. Senang Nabi muda sihat lah. Kalau muda pakai tongkat ni buat apa? Macam Ustaz Fauzi tak apalah, okey, kena lah. Macam saya tak ada lah. 3 hari sudah kena gout. Mengajar Nabi Ustaz. Semalam sampai arah Penang. Bukan pergi Sungai Nibong, pergi Lamoy. Rasa pergi dah klinik, rasa tak apa nak ni lah kali kena pergi Lamoy. Dia kena derma kat depa dulu kot. Saya pun tak tahu lah. Pergi klinik pasal depa dia rekod. Jumpa set dia doktor, dia demam tu tak tahan. Jumpa 5 minit dia doktor bakau dia demam tu demam kita. Allahu Akbar. Jadi dekat sini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan kerana itu kaum muslimin sudah tidak takut menyebarkan Islam kepada orang ramai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mula tu secara sir, yang tu ada perintah daripada Allah yang kata sembunyi-sembunyi. Sampailah turun ayat Quran, fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. 3 tentu dakwah secara sembunyi, dakwah yang orang kata apa, membina kekuatan dalaman. Nak bagi yakin sungguh-sungguh. Nak bagi yakin sungguh-sungguh. Bukan senang nak dapat yakin macam Sayyidina Abu Bakar. Kan? Sayyidina Umar dia masuk tu masuk yakin terus. Tapi bukan semua orang lagu tu. Ada orang masuk, dia yakin terus. Ada orang dia ada masa dia untuk dia berubah. Dia perlukan beberapa step untuk dia lebih yakin. Hak tu. Jadi 3 tahun mula tu Nabi bina kekuatan dalam hati ni, ingat Allah sungguh. Hak tu. Bertepatan pula duk Sayyidina Umar pula masuk Islam. Ada pula orang jenis berani. Maka Allah Ta'ala pun buat turun ayat fasda' bima tu'mar wa 'anid 'anil musyrikin. Ada lagi satu ayat lagi, saya lupa ayat tu. Apa seruan Allah Ta'ala kata wa 'arid 'anil musyrikin, berpaling kamu daripada orang musyrik. Artinya buat ta'ati terus, dakwah terus.
Kan? Maka sesuai dengan orang kata, orang pun semakin kenal dan semakin ramai sambutan tu dapat, walaupun tentangan yang diberikan cukup hebat. Tentangan tu dia bukan tentangan biasa-biasa, tentangan tu hebat. Tapi orang masuk Islam pun ramai. Walaupun awal dia kita maklum dalam sejarah Islam, awal itu banyak orang-orang yang tak kaya, hamba. Pasal apa? Islam tak ada diskriminasi, tak beza satu orang. Jadi orang bawah ni rasa dengan Islam rasa seronok, rasa bahagia. Allah Taala kata apa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Siapa yang paling bernilai di sisi Allah? Atqakum, orang yang paling tinggi nilai takwa dia. Dia tak bang orang banyak duit kepada dia, tak bang. Kan? Orang yang tinggi nilai takwa dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah mereka tidak merasa takut lagi untuk membuat ibadah, peribadatan di Masjidil Haram tanpa ada kacau dan gangguan. Lantaran itu ramai pula dari kaum yang berhijrah ingin kembali ke Mekah, tanah air yang dicintai. Walaupun begitu, masih ada banyak lagi penduduk Mekah yang tetap sepi terhadap Islam. Okey. Rombongan yang berada di Habsyah, bila dengar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, maka rombongan yang ada ke Habsyah ni duk rasa macam apa? Boleh balik kot pergi Madinah. Mekah. Boleh balik kot pergi Mekah. Pasal apa? Sayyidina Umar masuk Islam. Kita kuat lagi sikit. Tapi nak balik tu pun jenuh lah. Pasal rombongan ni pulang pada tahun Nabi tawan kota Khaybar. Kota Khaybar Yahudi yang berada dalam bumi Madinah. Pasal apa? Bila Sayyidina Ja'far balik, hari itu Nabi menang. Siapa jadi panglima perang? Adik Sayyidina Ja'far, Sayyidina Ali. Sayyidina Ja'far Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa bagi Sayyidina Abu Bakar jadi jeneral tapi tak menang. Duk Ustaz tukang pula bagi Sayyidina Umar jadi jeneral, tak menang. Lah kali hari itu ada isteri Sayyidina Ali. Bagi Sayyidina Ali jadi jeneral, tak menang. Kan? Hari itu juga, hari menang tu juga, rombongan daripada Habsyah balik mai Madinah. Balik mai Madinah. Sampai Nabi kata apa? Aku tak tahu hari ini aku gembira, aku seronok pasal tertawan kota Khaybar ataupun pulangnya Ja'far dan juga rombongannya. Tapi saat dia dengar Sayyidina Umar masuk Islam tu, daripada seronok dan ada yang dah nak balik. Pasal apa? Pasal rasa macam Islam tu kuat sikit dah. Kan? Islam memang kena kuat. Kalau Islam tak kuat, orang kata kita macam-macam, orang tekan kita macam-macam. Kan? Betul tak betul? Nabi kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Nampak benda mungkar, cegah dengan tangan. Nak cegah dengan tangan, jangan kalau kuasa tak nak. Tangan kat situ bukan kita pegang pergi penampak dia tu. Pegang penampak dia tu, saat kita putih biru main ambil kita lah. Tak jadi cerita. Kuasa mentambir. Hak tu. Apa dok kata pangkah siapa pun tak apa. Sama ya, mana sama agak-agak lah tengok penyamun dengan ulama. Boleh faham? Yang tu aku simpan 15 minit last. Walaupun begitu, masih ada banyak lagi penduduk Mekah yang tetap sepi. Ada yang mungkin kerana takut kepada pemuka-pemuka Quraisy yang semakin hari semakin memperkuatkan penentangannya terhadap agama yang baru itu. Dan ada yang masih belum kenal lagi dari hal kebenaran agama Islam itu. Mereka telah terlalu lama dengan peribadatan, penyembahan berhala dan terasa janggal untuk meninggalkannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masuk pun ramai, tak masuk lagi ramai. Masuk pun ramai, tak masuk lagi ramai. Kan? Ada yang nampak betul ke, boleh ke? Pasal apa? Dia kata dekat sini, dia cerita kat sini, dia kata sembahan berhala ni terlalu lama. Ya, memang terlalu lama. Keturunan selepas Nabi Allah Ismail, keturunan kelima ke keenam yang mula buat berhala. Dia buat bisnes asal berhala tu. Macam mana nak bagi dia duit ni? Dia buat berhala, dia jual. Kaya dia. Mulalah start sembahan berhala. Mula start sembahan berhala. Jadi nak tinggal pada zaman tu, nak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak tahun sangat. Jadi tahu-tahu bila habaq suruh tinggal,
orang jadi tak boleh lah. Padahal ayat hukum hak lain belum lagi. Arak belum haram lagi waktu tu. Kan, belum haram lagi waktu tu. Kita maklum yang kata arak dengan tradisi Arab jahiliah, dia macam ayat kosong lah. Dia bukan benda yang macam lah nampak pelik sikit mana. Dia kira macam biasa, lain kali ya. Dia kira macam tak ada apa, benda tu salah, tapi tak ada apa. Contoh yang dirahmati Allah, bila mai Nabi nak habang waktu tu, nak suruh jadi orang baik, jangan buat naya orang perempuan. Arab jahiliah ni terkenal dengan buat naya orang perempuan, terkenal dengan tindas siapa kaya makin kaya, dan kaya ni dia mesti nak bully orang yang tak kaya. Benda tu semua Nabi tak suka, dan Nabi dapat kawan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar pun tak suka, dia pun tak suka. Pasal tu dia boleh duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal dalam hati dia tak suka benda-benda merepek aku ni. Dia tak main judi yang menjadi kebiasaan bangsa Arab. Kita kata saya nak hebat judi, tapi Arab lagi hebat judi. Arab judi boleh pakai taruh nyawa. So apa ada lagi satu spare dalam tiah. Betul tak betul? Bukan takat pakai duit ringgit. Nabi mai bila saat para ulama kata saat Allah Taala turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah saat Arab Mekah benar-benar sakit. Sakit yang sangat-sangat teruk. Waktu itulah Allah Taala keluarkan Nabi jadi Rasul. Jibril mai sampai wahyu kan, yang kita duduk sambut nuzul Quran 17 Ramadan. Waktu Jibril mai pun belum puasa pula, belum ada lagi syariat puasa tahun kedua hijrah baru ada. Syariat puasa tahun kedua hijrah. Tapi bulan Ramadan tu dah ada dah. Kan? Mai habaq mula saat tu. Saat Allah mula lantik itulah. Memang masa tu kata para alim ulama, masa perlu keluarnya seorang rasul untuk betulkan masyarakat Arab jahiliah. Pasal teruk sangatlah. Pasal teruk sangat dah. Macam kita hari ni lah. Boleh ke tak teruk kalau pergi sokong penyamun? Boleh faham? Clear tak ni? Faham tak? Kalau sokong penyamun teruk tak teruk? Curi tara berdosa. Juta-juta angkat tara dosa. Orang curi susu 6 bulan penjara. Gila. Boleh faham? Di samping itu ramai dari pemimpin-pemimpin kaum, para penasihatnya, para rajanya dan ketua suku-suku Arab di seluruh semenanjung Arab masih belum mempunyai pandangan yang jelas terhadap Islam, kaum muslimin, sehingga mereka belum mahu memeluk Islam atau memberikan perhatian kepada agama yang baru ini, serta meletakkan timbang rasa kepada para pemeluknya. Yakni dia kata sekitar tu adalah ketua-ketua kampung, ada pengulu kampung-kampung sebelah. Depa ni semua macam pandang sepi lagi. Pasal apa? Pasal Islam ni mula masuk dia dengan orang yang tak kaya. Jadi benda tu tak nampak sangat lah. Benda tu tak nampak sangat. Dan depa duk rasa macam alah ni tak apa hari tidak ada. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Kan? Depa duk rasa aku tu. Depa tak tahu sebenarnya Allah Taala dah takdir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ajaran Islam ni akan berkembang pesat di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak kata simbolik tu ada lama lah. Tempat Abdul Muttalib duduk, siapa boleh duduk? Siapa tak boleh duduk? Tapi siapa duduk waktu kecil? Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Simbolik tu dah ada lah. Ni yang angkat letak ni, yang ni nak jadi ketua sikit hari. Kan? Siapa sangka? Tempat tu tempat bos. Daripada kecil Abdul Muttalib angkat Nabi duduk kat tempat dia. Sebenarnya satu macam hindah daripada Allah Taala. Kan? Nabi masuk Mekah, Nabi tawan dalam Fathul Mekah dengan penuh kata kehebatan, tawan negara, tawan negeri, tak gaduh bunuh orang. Kan? Tak gaduh bunuh orang. Lepas tu orang minta ampun pun Nabi bagi pengampunan. Tak ada syarat punya pengampunan.
Yang ni bagi syarat 2 hari ya syarat. Fikir mau tak mau, nak kawan tak mau. Gila kau ah. Apa faham tak ni? Faham tak faham ni? Semua slow hari ni yang sakit aku. Yang apa nampak slow siapa? Allahu Akbar. Kawan dengan orang ada syarat. Tak boleh kawan lah. Syarat kita berkawan aku mana macam mana Nabi ajak berkawan? Hak tu betul dah. Mai syarat pelik-pelik. Hak tu tak betul ya. Kan? Macam mana Nabi ajak berkawan lah? Nabi ajak kita berkawan dengan orang bukan Islam. Tidak penunjuk jalan waktu hijrah bukan Abdullah bin Uraiqid. Dia Yahudi pula tu. Ada cara nak kawan orang Islam, ada cara nak kawan orang bukan Islam. Nabi abang habis dah. Kita ya. Nak kawan kena ikut cara aku. Tu tak kena. Dia kena ada apa? Memberi dan menerima. Give and take. Ni ikut je tak jadi tuan-tuan. Yang tu baik hang belah lembu cucuk tarik ya. Di sebaliknya, mereka terus berusaha untuk menekan Islam dan meningkatkan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin serta mempersempitkan penyebarannya demi mengikut kehendak kaum Quraisy dan menyenangkan hati mereka. Perhubungan mereka dengan kaum Quraisy berjalan dengan baik. Jangan sampai perkara ini Islam akan memporak-perandakan mereka dengan kaum Quraisy. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka pandang macam gerakan ni tak apa kuat sangat, tapi mereka seriau. Ya, mereka masih seriau. Jadi mereka tekanlah hak yang mana yang jadi bos. Macam Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Abi Rabi'ah. Hak jenis ada hamba. Jadi tak boleh nak buat orang lain. Kat hamba tu mereka buat. Mereka buat ni. Kan? Waktu perang Badar, Sayyidina Bilal bin Rabah, dia hambat sampai sudah dapat. Nabi habang sebelum perang, kalau ada dari kalangan kafir masa perang tu minta perlindungan dengan satu-satu orang, hak orang Islam lain, dia minta perlindungan tu dengan orang Islam juga. Orang Islam lain tak boleh bunuh dia tu. Tak boleh bunuh dia tu. Saya lupa Umayyah bin Khalaf minta perlindungan dekat siapa, saya lupa. Tak silap saya dia minta dekat Abdul Rahman bin Auf, businessman lah, sama-sama businessman. Dia minta, tapi Sayyidina Bilal bin Rabah tak, dia buat tak tahu, dia punya geram tu, dia karen tak tahu nak abang. Dia hambat sampai sudah. Abdul Rahman bin Auf pergi report dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi faham lagu mana Bilal bin Rabah kena. Bagi telanjang, letak kat pasir, tarik, letak batu atas dada. Tuan-tuan, kita pergi Madinah. Bulan puasa, siapa dapat sujud tang marmar tu, rasa aku nak. Saya ingat, saya pun tak tahu kali pertama api tu, pergi bulan puasa tu. Saya duduk asal, saya keluar awal. Saya keluar tu belum azan. Saya belum azan, tak boleh masuk. Ustaz Raub, sujud atas marmar hitam tu, Ustaz tahu macam mana? Letak. Kalau naik aku mendahului imam, tahan Ustaz. Tapi lepas tu punya sujud tahu macam mana? Lepas rokok, lepas sujud, saya tunggu lambat sikit baru saya sujud. Saya angkat. Hangat, tak tahu nak abang. Kalau day ni yang duk biasa kena matahari, rasa tak boleh tahan. Kalau kemaluan kita kena matahari ke mana? Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang rasa aku tu. Jadi dia hambat sampai sudah. Hang lindung tak lindung. Aku kira dengan dia ni aku tak berhenti. Dia hambat sampai sudah. Kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Nabi fahamlah perasaan Sayyidina Bilal. Dia yang kena macam mana? Allahu akbar. Kan? Nabi punya tolak ansur ni masya-Allah fatabarakallah. Yang ni berkawan tak mau tolak ansur, karut dia. Tak boleh pakai. Selain itu, mereka masih berpendapat bahawa kaum muslimin telah belot dari perjalanan dan kepercayaan datuk dan nenek moyang. Yang ni bila satu agama yang ajak kita taksub, satu agama yang tak bawa pendekatan keterbukaan. Dia kena, kalau hang betul hang tang mana? Okey, betul hang tang situ. Lah hang dengar betul aku pula. Lepas tu bandingkan mana yang paling betul. Yang sembah berhala tak boleh buat macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat aku tu. Memang hujah dengan Nabi kalah lah. Nabi ada apa? Nabi ada Quran, mana boleh selain Quran mutawatir, tidak terbatal.
Kita nak baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Tak ada keraguan, la syakka wala raiba. Tak ada sebarang syak, tak ada sebarang keraguan, tak ada sebarang kelemahan. Mana boleh lawan Nabi? Nabi pakai Al-Quran, kalamullah, kita tahu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan dan kami yang menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Nabi bukan hina agama. Selalu saya bang, Nabi tak nak hina agama. Nabi selalu pesan, jangan hina agama orang lain, nanti dia hina Allah tanpa ada ilmu. Itu hadis. Nabi cuma buat bandingan, nak bagi orang cerdik, nak bagi orang faham. Tapi bila Nabi buat bandingan, memang bandingan Nabi siapa boleh challenge? Siapa tak boleh challenge bandingan Nabi? Biasa kalah tak aku malu lah. Kan? Lepas tu naik angin kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, naik angin dekat gerakan Islam. Hak tulah. Dia kata apa? Kepercayaan yang membuta tuli. Mereka tidak perlu memeriksa dan meneliti apa yang dikatakan Islam dari hal kesesatan mereka mengikut jalan datuk dan nenek moyang itu. Sebab mereka bertekad bahawa kaum muslimin itu mesti kembali kepada jalan datuk dan nenek moyang mereka dengan apa jalan sekalipun, walaupun mereka terpaksa menyiksa orang Islam tu. Bagi mereka nak bincang-bincang tak mau. Hampa agama baru kami tak iktiraf, kami tak terima. Tak ada bincang-bincang. Nak main boleh agama datuk nenek. Dia kira tu ya. Nak bincang ke, nak bagi penerangan ke, nak apa ke, tak mau. Syarat hak orang Islam tak boleh ikut, orang Islam kena ikut syarat mereka. Tak kena lah. Tapi Nabi punya beralah ni banyak lah. Kan Hudaibiyah pun Nabi beralah. Kan perjanjian Hudaibiyah. Lepas tu kita tengok kadang-kadang kata, Pak Lebay ni banyak beralah. Lah ada contoh Pak Lebay Rasulullah. Rasulullah jangan beralah. Ha? Tapi sampai kalau kata kena beralah, nak sokong orang tak betul. Tak betul ya. Boleh faham ni? Boleh faham tak ni? Berapa hari ya? Tuan-tuan, kita buat baik besar zarrah Allah Ta'ala kira. Kita buat tak baik besar zarrah pun Allah Ta'ala kira. Kena tanya tak? Dia tanya baru ni, adakah soalan di dalam kubur? Dalam kubur tak ada. Dalam kubur punya soalan bocor dah ada. Tapi dekat Allah punya, semua kena tanya. Siapa nak jawab? Dalam surah Yasin, pertama akan jawab tentang diri kita, paha kita belah kanan. Mulut, apa boleh? Bang, bicara bang, Depi, ya Allah, tapi dia pangkah cak ayam. Siapa bang? Mulut abang. Mulut tak abang tau. Paha kita belah kanan, nanti mula cakap. Lepas tu tangan. Kaki kita apa? Aku buat pi, ya Allah. Lepas tu tangan pula dia kata, aku pangkah ya Allah. Mulut, tak boleh buat apa. Dalam Quran abang siap dah. Dalam kubur memang tak tanya, ada ustaz kata apa, dalam kubur tak ada tanya soalan tu, tak apa, tak ada tanya soalan tu, tapi ada tanya pasal kitab. Anak jawab apa? Perlembagaan Malaysia, Anggila. Kitab apa kita pakai, nak jawab apa? Perlembagaan Malaysia. Nak mampu jawab aku tu. Mereka hariah sekali berapa dalam masuk. Allahu Akbar. Hatu kadang-kadang kita tak apa nak faham kan. Hak malaikat cantik ni, malaikat tak tidur tuan-tuan. Malaikat tak lena. Yang Allah duk tengok tu, Allah tak pernah lena, tak pernah tidur. Allah tahu apa kita buat. Cuma hati kita tak mau dengan kebenaran, kita nak kata apa? Semua orang ada pengalaman hidup dan semua orang boleh tengok macam-macam punya caca merebah. Kan? Ada hak kes rasuah, ada hak yang peliwat, ada hak yang tak apa suka kat Islam. Nak pilih mana? Pilih hak Islam, hak tu tinggal kita. Dan yang tu pilihan yang tak ada berbelah bagi, satu tu ya. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Hanya saja agama di sisi Allah Islam. Dah depa pun biasa dah dapat satu dua negeri, apa tak boleh buat pun. Biasa tak dengar ayat dia. Kan? Tapi tengok dah.
Macam mana perkembangan lah dunia hujung jari semua kita boleh tengok. Dengan tak ada rasuah, adalah satu dua mangkuk apa tak jadi calon, standard calon bebas. Yang tu daripada awal. Yang tu tak ada, tengok atas tiket mana ke apa. Mana boleh tak masuk, dia kata kena masuk, kena lawan lah. Abu Zar bisa minta jawatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata yang ni amanah. Hang tak boleh. Abu Zar ni siapa dia? Itu sahabat Rasulullah antara yang paling tawaduk dan buang dunia. Baik tak? Baik. Hebat tak? Hebat. Tapi nak pegang amanah bukan semua orang boleh. Nak tanggung amanah bukan semua orang boleh. Orang duk fikir Allahu Akbar. Macam Sayyidina Umar punya fikir, macam Sayyidina Abu Bakar punya fikir, sanggup lapar tak makan. Bukan senang jadi pemimpin, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sayyidina Umar wasiat dekat anak dia Abdullah bin Umar. Pasal dia dengar kata apa? Orang duk kata Abdullah ni boleh ganti dia. Dia kata apa kat anak dia? Aku tak mau jadi pemimpin. Aku letak nak tengok supaya pemilihan khalifah ni tak berlaku benda tak betul. Hak tu je. Hang tak boleh jadi calon. Anak ni pun punya beriman, punya hebat. Dia kata baik bapak, cik tak tanding. Yang ni nama tak dicalonkan, melompat gila, kepala boleh kena siling kau. Kan? Terkejut gila je. Tanggungjawab tuan-tuan, nak jawab payah kita. Tapi kalau kata orang yang memang jenis dia ada pangkat boleh buat kerja. Hak ni sebenarnya dia tak boleh buat kerja, dia gila babi ya. Kan? Allahu Akbar. Kita mengaji dalam kitab-kitab tentang orang-orang hebat yang jadi pemimpin. Semuanya berkorban terlebih dahulu untuk rakyat. Semua aku tu. Tapi mereka hak gila nak jadi ni. Pasal apa? Al-fulus. Fulus ni apa pasal? Al-fulus fid dunya wal mampus fil akhirah. Hak tu cerita dah. Hak tu. Hak nak jadi sangat yang mana tak tercalon tak kira lah banyak parti. Tak tercalon dia melompat karen dia. Kan? Allahu Akbar. Bukan senang tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dengan jalan apa sekalipun, walaupun mereka terpaksa menyiksa orang Islam itu, menganiayanya, membunuhnya atau membuat apa sahaja untuk mencapai matlamat yang telah mereka gariskan. Punya geram dekat ajaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, risalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Apa siksa yang kita tak pernah dengar? Macam-macam siksa. Macam Sayyidina Bilal bin Rabah, dia ikat dekat tanah, dia letak batu, dia letak yang tu, dia letak yang ni. Yasir dibunuh, isteri dia Sumayyah juga dibunuh. Sampai lagu tu sekali. Sebab tu mula-mula Waraqah bin Naufal kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada saat ni kamu akan didustai. Nabi kata mana mungkin? Pasal saat ni depa sangat sayang dekat aku. Apa kata Waraqah bin Naufal? Yang ni lah sunnatullah, ketentuan yang telah Allah Ta'ala bagi. Siapa jadi Rasul, siapa jadi Nabi, dia mesti akan ditentang, dia mesti akan dilawan. Nabi SAW pun mula kata dekat Waraqah bin Naufal, waktu tu Nabi umur 40. Depa ni sayang kat aku. Tapi Waraqah bin Naufal kata, saat ya Rasulullah, saat mula sampai seruan nak suruh berdakwah, bermula pada saat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibenci. Bukan takat Rasulullah dengan pengikut sekali. Nabi pun nak dibunuh, Nabi pun nak diusir. Jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam lagilah depa buat. Kan? Kita masuk bab tu habis dah. Ni bab nombor 2. Bab kena abang lah, nak pilih siapa? Bab ni kena abang tak boleh lah. Nak pilih siapa? Pertama sekali, orang yang tak tinggal semayang.
Pasal apa orang tak tinggal semayang? Kalau dengan Allah dia tak culas, dengan Allah dia tak tipu, baru dia boleh jadi pemimpin. Kalau dia tak semayang, dengan Allah dia ranjau, dengan kita ke mana? Boleh faham? Ni bukan bahasa Jerman ni. Fikir baik-baik. Mula kali nak pilih orang semayang. Kalau dia tak semayang, dia tak layak jadi pemimpin. Pasal dia tak jaga diri dia. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dia kena jaga diri dia dan ahli keluarga dia daripada bakaran api neraka Allah. Kita pun tahu hak mana nak pilih. Semua orang reti. Dia bagikan malaikat, Ustaz, ambil. Dia bagi beras, Ustaz, ambil. Dia bagi gula, Ustaz, ambil. Dia bagi RM50, minta dia RM500. 50 buat apa? Satu beg plastik tak penuh. Minta. Pangkah saya. InsyaAllah. InsyaAllah kita pangkah. Tapi tak pangkah lah punya mun. Dulu zaman Tun Mahathir, ada nombor siri. Siapa pangkah siapa boleh tahu. Lepas tu naik Paklah buang. Siapa pun tak tahu. Allah yang tahu. Yang tu yang maha mengetahui. Dan tak gaduh pihak abang kat mereka. Pangkah duduk senyap. Minta doa kepada Allah. Kan? Tak mahu sekali cari orang semayang. Dengan Allah dia tak tipu. InsyaAllah dengan kita tu bolehlah bagus sikit. Tapi dengan Allah pun dah mula tipu. Dengan Allah pun dah mula tak betul. Dengan kita nanti ranjau tu tuan-tuan. Nanti kelentong kita tu. Saya abang, pasal yang tu tanggungjawab saya. Saya kena bagi tahu supaya saya mati dia tu hari bila berhadapan dengan Allah. Orang tanya, mama, amai tak abang apa pun? Ini saya abang, tak mai, tuan-tuan lah tolong abang. Saya tanggungjawab berdakwah setiap yang mukallaf, setiap yang dah balik. Saya mai abang tadi. Tak ada tak mai. Tuan-tuan pula abang. Nak abang kat mana? Besok pergi makan pagi abang. Kat kedai kopi dia abang. Pangkah bagi betul. Dia bukan dekat dunia sampai akhirat. Abang itu bukan kena menjerit pun. Tak gaduh lah. Kalau boleh pergi ceramah kelompok pergi bagus lah. Kan? Kalau kata tak boleh pergi, abang itu lah. Makan pagi, belanja dia roti canai sebiji, dia tarik. Tak mana nak makan roti canai? 80 biji. Tuan-tuan raya. Bukan orang. Kan? Pangkah. Pangkah apa? Aku dengan Allah Ta'ala tahu sudahlah. Tapi carilah yang dekat dengan Allah. Habang aku tu ya. Habang aku tu bukan kita kempen corang gila pegang mikrofon kau duk teori ceramah 2-3 jam. Tak lah. Habang itu. Habang lah semua orang. Pangkah bagi betul tuan-tuan. Bila orang dah mai kat kita, orang bagi tahu kat kita. Maksud dia kata apa? Ayat Al-Quran tu kita dah dengar. Orang dah nasihat, orang dah bagi tahu. Tapi kita ya duk buat ketegang. Duk buat keras, duk buat macam Allah tak ada apa lah. Tuan-tuan dengar, Allah Ta'ala rakam dalam Quran, Allah Ta'ala bagi tahu orang yang mana Allah Ta'ala bagi tahu dekat kita apa? Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Setelah datang peringatan daripada aku, kata Allah Ta'ala. Artinya ada orang main habaq lah. Jangan pilih A ni. Kaki minum arak, kaki mabuk, kaki joli. Kita pilih tak? Kita akan dibangkitkan ketika mana di yaumil mahsyar dalam keadaan kita dah buta mata. Kita tanya pula Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma? Ya Allah, ya Tuhanku, pasal apa hari ini aku dibutakan? Sedangkan dulu di dunia aku nampak. Apa kata Allah? Kerana kamu melupakan peringatanku ketika mana kamu berada di dunia. Maka hari ini kamu juga dilupakan. Hak tu Allah Ta'ala bagi tahu. Tuan-tuan, yaumil mahsyar, kesukaran dia dengan dunia yang sukar tak boleh lawan. Susahnya yaumil mahsyar dengan susahnya dunia tak ada bandingan. Susah kat sana, kita lagi susah. Hak tu
Allah Ta'ala bagi kita akal fikiran. Makhluk lain ada otak, kita ada otak dan akal fikiran. Hebat siapa? Hebat kita. Allah Ta'ala rakam dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala rakam dalam Quran, Allah Ta'ala bagi tahu penciptaan manusia sebaik-baik kejadian. Tang mana sebaik kejadian? Bentuk tubuh satu. Yang kedua dia, bila Allah bagi kita akal fikiran. Makhluk lain ada otak tapi akal fikiran tak ada. Kita ada akal fikiran. Nak suruh fikir mana baik mana buruk. Nak suruh belajar, nak suruh mengaji, mana jalan nak pergi syurga, mana jalan nak dekat dengan neraka. Hak tu. Mai dah orang abang, daripada malam ni ke daripada sebelum ni apa, ramai orang tu abang. Kita buat siapa naik pun sama. Tak sama. Tak sama. Hak tu. Nak lantik orang jadi ketua kita, lantik hak elok sikit lah. Paling-paling tak ada, boleh jadi imam, jadilah. Jangan pilih ikut hak kita suka, kawan kita, keroni kita. Semua tu kena jawab. Dalam kubur tak kena, tapi pergi ke Allah Ta'ala kena. Macam ada ustaz jawab, dalam kubur tak tanya benda ni. Ya betul, dalam kubur tak tanya benda ni. Tapi hampir ke Allah Ta'ala semua kena cek. Tak ada yang lepas. Saya pun geram ustaz tu biar abang tu, saya geram tu. Dia biar abang apa? Dalam kubur malaikat tak tanya soalan ni parti apa, NGO apa. Memang malaikat tak tanya, tapi pergi ke Allah kat yaumul mahsyar semua kena timbang, semua kena tanya. Mana ada terlepas? Jawab, mengajak orang bagi orang faham, bukan mengajak bagi orang pening, bodoh. Hak tu kita geram. Allahu akbar, tanggungjawab kita. Kan, ni tanggungjawab kita. Macam selalulah kita masuk masjid kiri kanan. Kali kita nak keluar kaki kiri, pakai pula kasut kiri kanan. Cuma saya Allah tak boleh nak buat, saya tongkat lah. Mana hak dan hak tu lah. Dulu boleh buat, tak apa sih. Dan ni tak lepas lah. Hak kaki mana pergi, kaki tu dulu nak buat. Aku mana pakai tongkat. Orang kaki dua, kita 6 kaki. Semua tu kira ada pahala mai. Takkan hak pangkah tak ada agak-agak lah. Sayyidina Umar, dia letak sahabat yang dijamin masuk syurga oleh Allah untuk ganti dia. Piawaian dia gila, Sayyidina Umar punya piawaian. Dia tak calon orang lain, dia tak calon anak lah. Saya bertanding di parlimen, anak saya di Permatang Pau, bini saya di Kuala Utang. Boleh cucu menantu, boleh mamai. Dia siap bagi tahu Abdullah bin Umar tak boleh jadi calon, tak boleh jadi calon. Grade yang dia letak, semua hak Nabi jamin masuk syurga. Kita pula diajak pangkah semua penyamun. Hei, terbalik. Apa yang cak ayam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, piawaian dia lagi ketat. Dia calon dia, Sayyidina Umar seorang. Dia ada calon tambahan. Dia tak ada calon tambahan. Sayyidina Umar kira okey juga. Masa dia pilih yang Nabi jamin sebelum masuk syurga tu, Abu Ubaidah bin Jarrah tak ada. Sayyidina Abu Bakar tak ada lah. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tarik diri tak mau. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tarik diri tak mau. Tapi waktu Sayyidina Abu Bakar, dia tak ada calon nombor 2, nombor 3 tak ada. Dia satu calon ni. Piawaian dia lagi ketat. Calon dia satu lah. Sayyidina Umar. Dia ada calon nombor 2, dia tak ada calon nombor 2. Nah, abang penting pilih calon. Sayyidina Abu Bakar tak ada calon lain. Seorang. Sayyidina Umar tanya, Sayyidina Umar, aku tak mau. Sayyidina Abu Bakar tak boleh kena jadi. Aku tak mau. Sayyidina Abu Bakar kata, hang kena jadi. Lah kali Sayyidina Umar tanya Sayyidina Abu Bakar, pasal apa aku kena jadi? Pasal hang yang paling layak. Pasal tu dekat Sayyidina Abu Bakar dia tak ada calon nombor 2. Kalau dia ni tak mau orang ni, kalau dia ni tak mau orang ni, tak ada.
Kita tak tercalon. Terbakar perut. Beberapa penggal setelah berkhidmat tidak dilayan kepala hutang. Sayyidina Umar tolak 2-3 kali. Yang ni nama tak naik dia Ricky, dia telefon dia tu, dia telefon ni. Boleh aku. Jangan takkan tak boleh. Apa macam ayam. Macam ni orang pun nak bangga. Allahu akbar. Orang seronok nak jadi pemimpin. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Umar letak nama dia. Dia antara orang yang mula-mula tarik daripada pencalonan khalifah. Dia hebat insya-Allah. Umur kita panjang, kita nanti baca kisah dia. Tapi dia tak mau. Susahlah orang beriman ni nak jadi pemimpin. Umar Abdul Aziz, dia pergi jumpa pemegang surat amanah tu, pemegang wasiat. Dia pergi jumpa, dia kata apa? Aku nak tahu nama aku ada tak dalam senarai nak jadi khalifah. Hak pegang wasiat ni hebatlah. Dia kata, wahai Umar Abdul Aziz, wasiat ni bila baca? Lepas orang mati raja ada hidup ke, raja tak mati ke, mana dia baca? Apa dia abang dekat pemegang wasiat? Aku kalau boleh, kalau nama aku ada, hang buang saja, jangan buh nama aku. Allahu akbar. Umar Abdul Aziz jumpa yang pegang wasiat, minta nama dia tak dibubuh, buang. Yang abang, yang adik kepada raja ni pi, dia kata apa? Adik pada khalifah ni. Tanya hang tak? Nama aku ada. Pegang wasiat ni tak abang apa? Kat Umar Abdul Aziz dia tak beritahu. Dekat Tarbus ni pun dia tak beritahu. Lepas tu adik raja kata apa? Ni, kalau hang beritahu baik, adalah persen apa? Ada nama aku, nanti aku ada persen. Hak pegang wasiat kata tak ada persen-persen. Perisin 9 Putrajaya. Persen tak ada. Persen tak ada. Lagu tu. Hak pegang wasiat pun hebat, masya-Allah, fatabarakallah. Umar Abdul Aziz pergi tu bukan gila kerana pangkat, tapi kerana tak mau pangkat nak tanya. Kita hari ni dengar nama tidak tercalon melompat tak ada dah. Heran sungguh. Dia tak tahu ke rakyat semua duk baca berita dulu kot payahlah. Kan? Lah ni semua handphone dia. Hak jual paper pun kata tak apa laku dah. Semua orang tahu. Allahu akbar. Tapi itulah kalau orang dengan Nabi kata apa? Harta wanita tahta. Kan? Yang mana yang kadang-kadang kita ni akan lalai benda tu, harta. Kan? Duit dah terlampau banyak bukan nak makan kat mana, mau makan siapa. Ayat dah lain. Tak. Dah kaya gila-gila dah, bukan nak makan kat mana, mau makan siapa. Beza tak? Apa faham tak ni? Beza. Allahu akbar. Hak tu. Kan kita ada neraca yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Kita ada timbangan dia. Pertama sekali, cari orang Islam. Nombor 2, orang semayang. Kalau tempat tu memang tak ada calon Islam, yang ada 2 tak Islam, ataupun 6 tak Islam, hang pilih yang paling mesra dengan Islam, yang paling kurang menghadirkan mudarat pada Islam. Hak tu. Kan saya abang sikit lah, nanti ada berapa belas hari lagi, ramai lagi mai tambah lah kan. Cuma ada satu golongan bila duduk dalam neraka. Ni duduk neraka. Ni kes salah pangkah ni. Ni kes salah pangkah. Aku ni ayat Quran. Aku bukan bawa cerita sang kencing dengan boya. Dah. Dah duduk dalam neraka ni. Dah duduk dalam neraka. Kenapa kan? Tahu-tahu dia nampaklah hak yang dia pangkah tu. Apa dia kata kat Allah Ta'ala? Wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, laknat dia dengan 2 kali laknat. Ataupun laknat dia, kutuk dia dengan kutukan yang besar. Tapi cerita dia, waktu tu duduk dalam neraka dah, rugi tak rugi? Cerita dia, waktu tu dah duduk dalam neraka dah, rugi tak rugi? Rugi lah. Masa tu orang nak mengadu ke Allah Ta'ala, nak buat apa?
Hak ni kita orang Islam cerdik sikit. Fikir, tak mau kita duk komplain Allah Taala apa semua, waktu dah duk dalam neraka rugi. Ingat baik-baik. Pilih hak betul. Pilih hak dekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Pilih hamba Allah yang takut kepada Allah. Kan, kita mengaji, semua mengaji sirah. Kita tahu macam mana hebat Sayyidina Abu Bakar, kita tahu macam mana hebat Sayyidina Umar, kita tahu macam mana hebat Sayyidina Uthman, kita tahu macam mana hebat Sayyidina Ali. Kalau kita tak kenal sahabat lain pun, 4 ni kita kenal. Sayyidina Abu Bakar bisa jadi kaya, tapi saat jadi khalifah kaya tak? Tak kaya. Sayyidina Umar bisa juga jadi kaya, tapi buat jadi khalifah kaya? Tak kaya. Sayyidina Uthman, Allah takdir dia kaya, sampailah dia mati syahid dia tetap kaya. Tapi Sayyidina Ali pun daripada muda miskin sampai sudah miskin. Jarang hak jadi khalifah ni dia bina kekayaan selepas dia dapat jawatan. Tapi pemimpinlah macam tu. Boleh faham? Clear dah kot ni. Kalau salah pangkah agak, aku tak bertanggungjawab dah, aku abang lah. Hantar apa dengan Allah Ta'ala lah. Kan? Hak tu. Dan tanggungjawab abang semua yang mukallaf. Maksud mukallaf yang dah dikira lah. Artinya semua yang baligh. Dengar ni, esok jumpa kawan abang. Dekat stesen minyak ke, kat mana ke, abang. Jangan duduk diam. Abang, kerana abang ni tanggungjawab bersama. Wa ta'awanu apa ayat tu terlupa dah Ustaz tadi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kan, bertolong-tolongan ke arah perkara mendekatkan kita kepada Allah dalam keadaan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hak tu. Hak tu. Jadi insya-Allah Cik Asa padan dah kot. Kan, abuan kat masjid lah. Kalau nak hak darah, hampa buatlah luar. Aku tahu nak raya ke mana. Kan. Hak tu rakam pun tak apa. Hak ni pun rakam tak apa, kita abang. Kan? Tapi kalau kata mau hak darah, dia kena bubuh kemah lah. Kan? Hak bubuh kemah tu lagu lain lah, dia menari. Kan? Yang tu lagu lain lah. Kan? Tapi nak abang hak tu lah tanggungjawab kita bersama. Kan? Tanggungjawab kita bersama. Wallahu alam, sampai dekat ni dulu. Dipunkan jutaan kemaafan, terkasar bahasa, terkurang ajar, tak mau apa-apa. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma radina billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين أخوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد خير النبي الأمين وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.